Dan kemudian Abdullah bin Abbas terperanjat, dia kata, kenapa kamu cium tangan aku? Zaid bin Thabit kata apa? Beginilah kami telah diajar agar melayani ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang keyboard warrior yang dekat dalam Facebook, yang dalam Twitter, yang dalam YouTube ini boleh bertemu antara satu sama lain dalam sudut fisikalnya bersalaman, sebab itu pahala salam ni adalah gugur dosa. Besarnya kesan salam fizikal, amal sikit dulu kita ni. Tak pening kepada saya baca Facebook dia. Saya pun jadi bingung. Satu cerita. Tapi tak cukup dengan itu, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi ketika mana Zaid bin Thabit meninggal dunia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beginilah ilmu itu telah terkubur. Disifatkan Zaid bin Thabit sebagai ilmu. Dan dalam bahasa Arab, dalam balaghah, bila disebutkan ilmu, berarti dia gambarkan padatnya, banyaknya ilmu Zaid bin Thabit. Beliau mengiktiraf keilmuan Zaid bin Thabit meskipun perbezaan pendapat yang amat dahsyat. Sebab ikhtilafnya berhenti di sini, tidak bawa ke sini. Maka beliau kata, beginilah ilmu itu terkubur. Hari ini telah terkubur sejumlah banyak ilmu dengan Zaid. Tuan Allah alaihi. Kisah lain ini tentang Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau melengkapkan salat zuhur dan tidak mempasarkannya ketika berimamkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dalam musim haji. Dalam musim haji, daripada Arafah sampai ke Mina, kita akan berhenti sebentar di tengah-tengah itu, boleh solat, boleh dibenarkan untuk solat qasar. Tapi dan beliau telah pun melaksanakan solat qasar dan sebagainya. Cuma ketika itu bila berimamkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah, Sayyidina Uthman tidak mempasarkan solat zuhurnya. Solat 4 rakaat tamam. Sehingga orang semua ni, kenapa ni solat tamam yang terjadi? Walaupun ada perbincangan yang panjang dan sebagainya mengatakan bahawa Sayyidina Uthman ada bernikah dengan orang yang tinggal dalam keadaan yang dekat dengan Mina, jadi beliau tidak menjadikan diri beliau sebagai imam dan sebagainya. Pokoknya ketika itu orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu mempasarkan salat kamu? Atau kenapa kamu mencukupkan salat kamu, sedangkan kamu tidak melakukan yang demikian dengan, jangan kata Nabi SAW, dengan Umar, dengan Abu Bakar, dan bahkan dengan Rasul SAW. Abdullah bin Mas'ud yang cakap-cakap ni tak tahulah pada orang sen yang tanya, atau yang tanya memang nak tanya. Saya percaya yang tanya memang nak tanya. Sebab mereka dah terbiasa dalam zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar radhiyallahu anhu ajma'in, bahawa mereka akan mengqasar. Tapi tiba Sayyidina Uthman tak qasar. Tapi meskipun demikian, Abdullah bin Mas'ud ikut dulu berimamkan Sayyidina Uthman. Kemudian beliau berkata, al-khilaf syarrun. Perselisihan itu adalah suatu kejahatan. Dan cerita ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa. Al-Fatawa kan Fatawa Ibnu Taimiyah banyak, juz ke-22. Ini adalah pandangan yang saya baca cerita ini, Allah, ini hikmah para sahabat radhiyallahu anhum. Dia kata kita ni beriman sama, kita berjuang bersama, takkan nak masalah pasal salat pun kita nak pecah. Al-khilaf syarrun, dan ini juga mengingatkan kita, imam melakukan sesuatu. Kalau dia Abdullah bin Mas'ud seorang autoriti juga di kalangan para sahabat Nabi, berdegil tak nak salat pasal, tak nak salat tamam, dia pasalkan juga salat dia. Apa berlaku? Boleh jadi tak ada 2 jemaah hari itu? Boleh. Sebab itu saya kata, kalau di Singapura ada yang solat, ada kunut, kita ikut kunut. Yang imamnya solat tak payah, tak ada kunut, kita ikut tak ada kunut. Tak payah jadi kicau-kicau kita semua. Tak perlu untuk kita nak besar-besarkan, sebab ini adalah dalam ruang khilaf yang boleh diterima. Maka ini adalah satu. Kemudian cerita yang kedua tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga Abdullah bin Mas'ud lagi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in, bahawa Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in, bahawa mereka ini khilaf pada tidak kurang daripada 100 masalah fiqh. Banyaklah masalah khilaf antara mereka, perbezaan pandangan. Tetapi langsung tidak menjejas hormat mereka terhadap satu sama lain, dan sayang mereka terhadap satu sama lain. Sebab itu saya suka bawa orang pada istilah I'lam al-Muwaqqi'in.
maksud i'lam al-muwaqqi'in ni, buku yang dinamakan oleh Imam Ibn Qayyim ni adalah amat mendalam. Ini adalah panduan untuk orang yang ingin kemudian mendalami ilmu fatwa dan ilmu usul fiqh dan sebagainya. I'lam muwaqqi'in maksudnya buku panduan untuk orang yang muwaqqi'in, orang yang ingin sign an Rabbil Alamin. Maksudnya bila kita mengeluarkan fatwa, bila kita mengeluarkan pandangan agama atau kopi lebih pandangan agama disebut seolah-olah kita ini sedang sign surat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berwarak kita dalam kita memberikan pandangan agama. Bila nak keluar posting satu tu fikir dulu. Fikir dulu. Yang keluarkan apa tu daripada keluarkan. Aku nak selamatkan semua orang daripada apa yang aku rasa adalah kebenaran. Tapi kita juga perlu tahu bahawa ada juga pandangan yang lain khilaf yang boleh diterima. Kecuali apa yang kita nak keluarkan itu adalah pandangan tentang sesuatu yang khilaf yang tadi awal. Kita tidak boleh terima berbagai ini. Maka ketika itu perlu kita ingat bahawa kita pada hakikatnya sedang sign on behalf for Allah Subhanahu wa taala. I'lam al-muwaqqi'in al-ilham an Rabbil Alamin. Imam Sayyidina Umar dan Abdullah bin Mas'ud banyak khilafnya. Tapi pernah satu ketika Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang tabi'in yang belajar membaca Al-Quran daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika itu beliau kata, bacalah seperti mana Umar mengajarmu. Nangis Abdullah bin Mas'ud. Padahal kita tahu Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga bila datang pada periwayatan Al-Quran ada terdapat perbezaan sedikit, sebab ini dalam isu Ahruf as-Sab'ah, Al-Quran turun dalam 7 huruf dan sebagainya, 7 lughat bahasa Arab. Ada sedikit perselisihan perbezaan. Tapi Abdullah bin Mas'ud nangis terkenalkan Umar. Dia kata, baca dah seperti mana Umar mengajarmu. Sesungguhnya dia adalah benteng Islam, dan apabila orang memasuki benteng ini, mereka tidak akan mahu meninggalkannya. Akan tetapi apabila dia dibunuh Umar, maka benteng ini telah mula retak. Ini penghargaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk Umar bin Khattab yang berbeza pandangan sampai lebih daripada 100 masalah yang beliau. Tak cukup dengan itu, Sayyidina Umar pernah berkata ketika beliau sedang duduk, kemudian nampak Abdullah bin Mas'ud datang. Beliau kata, telah datanglah buku yang penuh dengan hikmah dan ilmu untuk penduduk yang penuh dengan hikmah dan ilmu. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud ialah kubu yang penuh dengan ilmu yang akan memanfaatkan penduduk Fasiliyah. Ini adalah dalam kitab Tabaqat Imam Ibn Sa'ad dan Hayat Sahabat. Tak cukup dengan ini. Antara para sahabat dan tabi'in sebagian ataupun sahabat sendiri, ini adalah kisah Imran bin Talhah dengan Sayyidina Ali. Ini adalah kisah tentang dua orang yang baru sahaja selesai perang Jamal. Perang Unta. Perang Jamal, kita tahu kan ada perbezaan pandangan antara sahabat tentang beberapa perkara, dan ada yang menyokong Sayyidina Ali dan ada yang berada di pihak yang lain. Dan Imran bin Talhah bin Ubaidillah termasuk dalam golongan kedua yang melawan, yang tidak setuju dengan pandangan dengan pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian selepas peperangan Jamal, Imran bin Talhah, orang yang bermusuhan perang, datang melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pertama, orang yang kita hari ini yang berperang, kita lain pandangan, nanti kita dah tak boleh duduk sama sebelah. Kau doa angkat tangan kan? Aku tak. Kau pun doa angkat tangan kan? Aku angkat tangan, tak boleh duduk sama-sama. Masalah, lupa, dia orang tu doa pada siapa? Yang angkat tangan doa pada siapa? Allah. Yang tak angkat tangan doa pada siapa? Allah. Seolah-olah Tuhan lain orang. Bukan musuh pun, bukan pergi perang, ini perang. Tapi dia datang melawat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali menyambutnya dengan mesra dan mempersilakan beliau duduk. Kita hari ini, kalau orang semalam baru ajak gaduh, jangan semalam dah masjid. 3 tahun yang lepas ajak gaduh dengan kita, belum pernah minta maaf habis. Datang rumah, kita nak tempat dulu, kasih pasu.
Tak buka pun pintu. Report polis saja ada, Police Protection Order, PPO. Tapi mereka ridwanullah alaihim sahabat tidak begitu. Mereka kemudian ni ada contoh daripada mereka. Kemudian duduk menyambut beliau dan mempersilakan beliau duduk, dan kemudian Sayyidina Ali berkata, aku amat berharap Allah akan menggolongkan aku dan bapa Talha bin Ubaidillah di antara mereka yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47, dan kami cabut wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, dan kami cabut akan apa yang ada di hati mereka daripada perasaan hasad dengki, sehinggalah mereka ini menjadi saudara dalam suasana kasih sayang, serta mereka duduk berhadapan-hadapan di atas singgasana masing-masing di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ridwanullahi alaihi wa sallam. Ini sikap yang mereka ambil. Meskipun berbeza, dia kata mudah-mudahan aku dan bapa demikian juga. Tapi tak cukup dengan tu, dia tanya keluarga macam mana, sihat, adik-beradik sihat. Tanya, mesra. Orang kalau tak puasa, dia nak tanya, anak kau sihat, rumah kat mana sekarang, masih lagi tinggal kat Perlu, masih tinggal kat Batok lagi. Tak ada. Gaduh lagi tak habis. Kau dulu yang gaduh dengan aku kan? Kau berani kau datang sini Kata kalau tak itu tak nak jantan kan? Alah, apa dah lebih lah, cairlah kau. Macam kan? Itu masalah syaitan. Syaitan menyocok-nyocok. Yang kelilingnya pula, apalah mak, kau ni apa orang datang kau baik-baik dengan dia? Itu lagi ronsen syaitan besar. Syaitan tak nampak, dia ada syaitan yang nampak. Kalau ada macam itu, alhamdulillah ada syaitan tadi. Mana syaitan yang kau lah? Betul saja. Sebab kadang-kadang manusia yang menjadi syaitan. Masalah bila ada manusia jadi syaitan, bukan batu ronsen. Siapa yang muda-muda tahu batu ronsen tu? Tak apa, lepas boleh Google. Tanya Syekh Google. Baik. Ayat ini wanazakna ma fi qulubihim min ghillin. Allah tarik daripada hati mereka, keluarkan daripada hati mereka perasaan hasad ini, sehingga mereka boleh duduk dalam syurga dalam keadaan sederhana. Sebab tu saya kadang-kadang gaduh-gaduh saya kan macam mana orang-orang yang gaduh-gaduh macam ni sini duduk dalam syurga nanti. Tapi bila baca ayat ni memang ahli syurga, dia tidak ada perasaan hasad di dalam hati. Sebab orang yang ada hasad dengki tidak ada tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah tarik keluar daripada hati mereka. Sebab itu kan dalam surah As-Saff, kalau tidak silap saya, surah As-Saff, pada surah Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Banyak-banyak baca doa ni, Allah ajarkan, ya Allah Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan mereka yang telah terdahulu dalam iman daripada kami, wa la taj'al fi qulubina, dan jangan kamu jadikan dalam hati kami ya Allah ghillan lil ladzina amanu, perasaan hasad, benci, dengki untuk orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah akhiri ayat ra'ufur rahim, yang maha lembut, yang maha pengasih, yang maha santun. Tapi kadang-kadang kita, sebab tu kadang-kadang bila rasa macam nak jawab bila orang kat Facebook ni, cepat-cepat baca Quran. Tahan dulu diri. Itu syaitan tengah cocok. Baca ayat daripada Quran ini, hadam dulu. Nanti lepas dah balik, dah pergi main layang-layang ke, dah pergi mana ke balik, baru lepas tu tengok lagi post kita jawab ke tidak. Mungkin saja lepas dah habis raja, tak rasa kita nak jawab pun. Banyak-banyak ya. Baik. Sehingga ada orang tanya, masa tu ni ada yang betul sikit. Kemudian orang ada yang agak hairan dengan layanan Sayyidina Ali, berkata Tuhan ni lebih adil daripada ini. Dia kata mana boleh orang gaduh perang jadi baik? Tuhan lebih adil. Sebab dia kata Tuhan tidak akan akan mengazabkan orang yang telah melakukan dosa. Maka Tuhan lebih adil maksudnya. Dia nak kata ni aku pelik orang macam ni. Baru saja kamu sebelum ini saling berperang, dan sekarang pula kamu adalah saudara dalam syurga. Ini adalah doa Sayyidina Ali. Tapi Ali menjadi berang, marah sangat. Ali usir orang yang cakap ini keluar. Tapi kita pula janganlah kalau ada kawan yang macam itu usir dia keluar pula.
Kenapa Sayyidina Ali buat? Itu Sayyidina Ali. Kita jangan pula dengan dulu dalam masjid kan ada kawan yang kita jadi penerus. Apa keluar dari masjid sekarang? Jangan macam itu pula. Tapi ini dalam rumah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kita keluar. Dan kemudian berkata, siapakah yang memang sesuai dengan gambaran ayat ini jika bukan Talha dan aku? Maksudnya bukan dia kata aku lah paling bagus dalam surga, tidak. Sayyidina Ali nak mengatakan bahawa aku dan Talha, kami tidak pernah ada perbuatan hasad dan diri kami. Dan kerana itu juga lah, bila anaknya juga berada pada pihak membangkang aku juga, itu hanyalah permusuhan yang pada pandangan dan dia tidak harus mempengaruhi aku dalam perasaan. Itu adalah daripada beliau. Maka beberapa yang kita boleh ambil. Para sahabat, mereka berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan perselisihan pandangan. Kalau tak perlu nak berselisih, tak payahlah. Tak perlu. Kalau boleh dapat titik persamaan, cari sama sikit. Kau mungkin yang kau doa tak ada tangan, aku doa tak tangan. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita doa Tuhan yang sama. Bukan satu doa Tuhan yang lain, satu doa Tuhan yang lain. Ada satu doakan buat majlis yang kita tak setuju. Apa ni semua ni, tak ada dalil yang bid'ah ni. Sebagai contoh. Kemudian yang buat tahlil tak, ngamuk marah lagi. Adalah dalil dia lah. Gaduh dalil. Gunakan. Jangan kita jatuhkan martabat Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk digunakan sebagai pendukung kita, ammunition kita dalam kita berkhilaf dengan orang. Itu kita menjatuhkan martabat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Malulah kita dengan Allah. Malu kita dengan Rasulullah SAW. Baik, kalau ada cari titik kesamaan, cari. Tengok Abdullah bin Mas'ud. Jadi tak apalah beza, tak apa diimam kita salat kita ikut. Sebab Nabi SAW sebut dalam ayat hadisnya apa? Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Hanya sahaja imam itu dijadikan agar orang dapat, agar dia ini diikuti. Kalau ada imam, orang tak ikut imam, buat apa jadi imam? Buat apa ada imam? Itu melatih ego. Untuk melatih ego. Dia pandangan lain, saya pandangan lain. Tapi kalau imam saya berbagi, kita jalan selaras sebab Tuhan yang sama. Kemudian jika perbezaan tidak dapat dielakkan pun, mereka tetap dengan pandangan mereka masing-masing. Tidak kata saya nak kena kalah adalah semua pandangan orang semua saya kena terima. Tidak. Silakan dengan pandangan kita. Tidak ada salahnya untuk kita terus berdekil atau nak berpegang dengan pandangan sendiri. Tapi kita berusaha untuk memahami sekurang-kurangnya pandangan dan hujah yang sebelah tadi. Sebagai contoh, kita ada orang yang lain pandangan berbeza dengan kita, tanya, kenapa awak melakukan demikian? Saya nak tahu juga pandangan dan hujah. Kenapa? Kerana kita mula bertanya bukan atas dasar ego, tapi atas dasar kita ingin mencari kebenaran sebagai contoh. Saya dalam perjalanan ilmu saya selalu kongsikan. Dalam perjalanan ilmu saya yang titik saja, guru-guru saya asli telah melalui jalan yang jauh lebih lama lagi. Dalam perjalanan ilmu saya yang titik ini, saya boleh dikatakan berubah pandangan banyak kali. Dan ini adalah rumah penuntut ilmu. Hari ini beberapa tahun pandangan ini, tapi bila saya terjumpa lagi perbincangan yang lain, saya merasakan bahawa perbincangan pandangan itu lebih tepat dan lebih dekat pada jiwa saya. Saya gunakan selama saya jelas dengan dasar ilmu. Dan tapi pada masa yang sama, kalau mereka salah dan jelas riwayatnya apa ke mereka akan mengaku tanpa sengaja saya salah. Saya dah buat kesilapan, maafkan saya akan pertimbangkan dan tentukan pandangan saya. Tak ada malu-malu. Sebab dia bukan ego. Orang yang tak nak mengaku ni, antara tanda-tanda kita ini dalam berbeza pandangan dipengaruhi ego apabila kita tahu sebenarnya salah, tapi kita saja tak nak dan mengaku salah. Kemudian mereka akan selalu mempunyai penghormatan tinggi untuk ahli ilmu, dan mereka tidak menganggap bahawa diri mereka lebih bagus daripada orang yang lain. Dia tak kira aku ahli daripada kau, aku lebih banyak tahu daripada kau. Tidak pernah ada perasaan demikian dalam hati mereka para sahabat. Dan mereka juga tidak merendahkan martabat orang lain. Mereka melihat persaudaraan Islam sebagai dasar yang paling penting. Balik pada cerita kisah Abdullah bin Mas'ud dalam Al-Khilaf Syarrun itu. Kerana kesatuan perlu. Sebab tanpa kesatuan agama tidak boleh kekal. Agama akan ada bila ada pengikut yang bersatu untuk menghidupkan agama itu. Kalau yang ada agama ini berkhilaf dalam agama itu sendiri, sehingga kan mereka semua tak boleh nak bersatu,
Macam mana orang yang belum kenal agama ni nak kenal agama ni? Sebab mereka hanya akan melihat semua orang-orang ni semua tak ada habis lagi. Buat apa kita nak ikut agama yang tak menyatukan orang? Kita ikut agama yang memeningkan orang, membingungkan orang, menyebabkan orang gaduh, bermusuhan. Agama macam mana kita nak tunjukkan kepada orang yang belum tahu agama? Kemudian khilaf dalam perkara pokok, mereka itu khilaf di dalam perkara tidak khilaf. Okay? Mereka tidak khilaf, tapi yang menjadi subjek khilaf adalah kepada perkara pokok. Rukun Islam, rukun iman, itu tidak ada khilaf padanya. Okay? Itu tidak boleh ada khilaf padanya. Kemudian sebelum khilaf Uthman bin Affan, kebanyakan mereka masih di Madinah atau Makkah. Maka mereka bertemu secara fizikal untuk berbincang. Saya selalu sebut, saya selalu katakan kepada teman-teman, saya kata kita kalau dapati orang-orang yang dalam Facebook yang rupanya kucing, rupanya tembak orang, rupanya jam, itu jangan layan. Sama ada dia tak ikhlas atau dia saja tak jujur lah dalam perhubungan. Kita mesti engage orang dalam kita kenal face to face, bertentang mata. Sebab itu kalau gaduh-gaduh orang selalu salat jemaah sebelah-sebelah dalam satu solat, selalu jumpa secara fizikal. Ini tidak mata tak salah, jauh balik mata tak lagi. Tak selesai. Mereka bertemu secara fizikal, minta penjelasan secara fizikal. Lain dan kita, kita kalau keyboard warrior, saya tahu ramai-orang yang bila dalam internet itu bahasanya Masya Allah, tabarakallah, asar keras. Tapi bila bertemu, Assalamualaikum. Saya pernah ada orang panggil saya Ustaz itu khianat agama. Saya jumpa, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum Dad. Saya yang hari itulah yang misalkan saya khianat agama dulu. Kata macam tu, Masya Allah, saya minta maaf lah. Orang dekat luar lain, orang yang kucing, profil kereta, itu semua jangan saja. Sebab orang yang menyebarkan ilmu agama, dia perlu ada amanah. Dan antara amanahnya adalah untuk memberitahu orang siapa dia. Kalau dia tak nak memberitahu orang, jangan ambil macam mana nampak macam bagus pun. Itu saya kata orang itu tidak minum dari ilmu. Takut dari ilmu seorang. Tunjuk dan jelaskan. Ya? Baik. Kemudian para sahabat mengenali pendekatan dan metodologi. Ini mereka kenal antara satu sama lain. Saya tahu sahabat ni Umar bin Khattab, dia lebih cenderung kepada pendekatan maqasidi sebagai contoh. Saya tahu Abdullah bin Umar, dia lebih cenderung kepada pendekatan literal text sebagai contoh. Saya kenal saya pernah Abdullah bin Mas'ud, bagaimana pendekatan dia lebih cenderung ikut kepada, walaupun Abdullah bin Mas'ud banyak beza dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi beliau sebenarnya banyak ikut pendekatan Umar bin Khattab dalam fatwa beliau. Kalau ditinjau semua fatwa mereka, nampak manhajnya sama, tapi produknya mungkin berbeza. Itu perlu kita jelas. Pokoknya ambil tahu orang lain punya pandangan, kenapa, dasar mereka kenapa. Jangan kita saja, aku ada dalil tahu, aku tak ada dalil kan. Itulah, tak ada dalil lagi, malam-malam lama. Buat apa? Itu syaitan mau bisik-bisikkan dalam diri kita. Itu berhati-hati. Ya? Dan mereka apabila membetulkan pandangan adalah untuk membantu, bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih bagus atau saja nak cari kesalahan orang. Ada orang saya kadang-kadang dalam Facebook ni, adalah kadang-kadang orang, dia memang saja nak create khilaf. Saya tahu masalah sesuatu yang diamalkan oleh orang-orang tertentu, ini adalah masalah yang dikhilafkan. Ada yang berpandangan dia boleh, ada yang berpandangan dia boleh. Tapi akan ada satu petrozen yang akan datang, kemudian dia cucuk. Dia ke khilaf ni macam mana? Pandangan dia apa? Dasar dia apa? Tapi tak ada pandangan orang lain yang cakap begitu. Tujuannya apa? Itu perlu kita jelas, supaya kita dapat membantu orang dalam menyampaikan mereka kepada hak yang kita rasakan. Kebenaran yang kita rasakan adalah kebenaran. Baik. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW kata kedua, ada kalanya meninggalkan suatu ibadah atau perbincangan itu
Jika dia telah mula mempengaruhi jiwa dan mula menampakkan unsur perpecahan dan permusuhan adalah satu perkara yang perlu dilakukan. Perlu. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud kata, aku terdengar seorang lelaki membaca satu ayat daripada Al-Quran yang tidak pernah aku dengar daripada Nabi, yang pernah aku dengar daripada Nabi, tapi dengan bacaan qiraat yang lain. Aku lalu memimpin tangannya. Aku tarik dia, aku memimpin tangan dia, membawanya kepada Nabi SAW untuk meminta penjelasan. Lalu Nabi bersabda, kamu berdua telah melakukan kebaikan. Berdua telah melakukan kebaikan. Maka janganlah terus berselisih, kerana kaum terdahulu sebelum kamu telah hancur kerana perselisihan mereka. Tapi ini mesti Nabi SAW bersabda, bacalah dan bacalah Al-Quran sebagaimana hati-hati kamu ikhtilaf bersatu di atasnya. Akan tetapi apabila kamu mula berselisih tentangnya, maka tinggalkan walaupun baca Al-Quran. Kan kadang-kadang orang kata, aku baca Al-Quran aku lagi bagus tak gerak aku daripada gerak kau. Ini Al-Quran. Apalah pandangan fiqh? Pandangan fiqh hanyalah conjecture, percubaan ulama untuk mentafsirkan sesuatu. Dia bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila berkhilaf dalam ini, Nabi kata tinggalkan. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah masuk dalam satu isu, orang tengah nak malu, tinggalkan. Jangan dulu. Sebab takut kita tertarik satu. Takut kedua kita hanya menambah-nambahkan, mengambil-ambilkan. Tak ada. Kita bukan memperbaiki, makan, merosakkan lagi perkara. Jadi kalau nampak orang tengah gaduh-gaduh dekat Facebook kan, biar kadang-kadang satu orang cari pasal. Tapi kalau dia cari pasal seorang, tak ada orang yang lain, dia akan tiba. Tapi kalau dah teruk sangat, nanti dia orang tiba-tiba. Sebagai contoh, minum kopi. Sebagai contoh dulu. Kemudian kita juga tidak boleh memaksakan pandangan kita kepada orang lain untuk menerima pandangan dan ijtihad pribadi kita. Ini ikhtilaf antara Imam Al-Auza'i dan Abu Hanifah mengenai isu angkat tangan sebelum dan selepas rukuk. Isu kecil saja. Isu angkat tangan sebelum dan selepas rukuk. Hujah Imam Abu Hanifah, tiada perkataan maupun perbuatan yang diriwayatkan dari Rasulullah. Maka Imam Abu Hanifah kata tak perlu nak angkat tangan sebelum rukuk ataupun selepas rukuk. Tapi Imam Al-Auza'i meriwayatkan daripada Zuhri, daripada Salim bin Abdullah daripada bapanya Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW pernah melakukan demikian. Jadi kemudian Abu Hanifah meriwayatkan pula bahawa beliau ini meriwayatkan daripada Hamad, daripada Ibrahim An-Nakhai, guru beliau, daripada Al-Qamah, daripada Al-Aswad, daripada Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW hanya mengangkat tangan pada awal salat. Ini dua hadis yang berbeza. Kemudian Al-Auza'i berkata kepada Abu Hanifah, aku berpandangan bahawa sanad aku ni lebih baik daripada sanad kamu. Sebab dalamnya ada siapa? Ada Zuhri, daripada Salim bin Abdullah, daripada Abdullah bin Umar. Dia orang-orang yang memang kuat. Tapi kemudian Abu Hanifah kata Hamad pun lebih berilmu daripada Zuhri, Ibrahim pun lebih tinggi ilmu daripada Salim, Al-Qamah juga tidak rendah martabatnya daripada Ibn Umar. Dan jika Ibn Umar diiktiraf sebagai sahabat Nabi, maka Al-Aswad itu mempunyai kelebihan. Dan Al-Aswad meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana kita tahu kedudukan Abdullah bin Mas'ud adalah juga sahabat yang antara sahabat yang besar yang meriwayatkan Al-Quran daripada Nabi. Maka ketika itu Al-Auza'i pun marah. Al-Auza'i post comment dekat Facebook, Twitter, cari game pukul Imam Hanifah. Tidak, Al-Auza'i diam saja. Saya pernah teringat, saya pergi Mesir tahun lepas, 91. Saya jumpa dengan Syekh Usama bin Ghafur, seorang guru besar Ma'had Fatah, anak pengasas Ma'had Fatah di Syria. Beliau berkata, dia kata aku mungkin berbeza pandangan dengan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir ketika itu yang dah bersara. Aku mungkin berbeza pandangan dengan beliau dalam isu wang faedah, interest. Sebab Imam Syekh Ali Jum'ah berpandangan bahawa interest bukan riba. Dia kata aku berbeza, aku berpandangan bahawa interest itu adalah riba. Ya, maka tapi
Tetapi beliau adalah seorang kawan, teman yang akrab dengan aku, yang aku sayangi, yang aku iktiraf keilmuannya, dan kamu patut belajar daripada beliau. Ini tingginya penghormatan ulama kepada ulama yang lain. Sebab itu saya kata orang yang tak boleh menghormati perbezaan ini, berarti dia belum sampai kepada martabat demikian. Sebab orang yang awal ilmunya, misalnya orang awal ilmu kerek, dia baru baca satu buku, dia rasa itulah yang satu-satunya pandangan yang paling bagus yang ada. Tapi bila dia pertengahan, dia jadi orang humble, mutawadhi'. Tapi bila dia dah sampai advance, dia akan rasa dirinya boros. Sebab terlalu banyak sangat ilmu yang ada, dan mereka berpandangan mungkin saja ada ilmu yang belum temui dan belum tahu. Itu adalah kerana humility inilah menjadikan mereka, jiwa mereka tidak mudah dipengaruhi syaitan dengan hasad, dengki dan ego. Kemudian pernah Abu Hanifah kata, pandangan kami hanya satu pandangan. Kami tidak mewajibkan maupun memaksa sesiapa untuk menerimanya. Barang siapa yang mempunyai pandangan yang lebih baik, dipersilakan untuk mempersembahkan pandangannya. Silakan, tak apa. Kalau awak rasa awak punya pandangan tetap yang lebih, silakan. Saya tak ada masalah. Cuma dalam awak menyebarkan pandangan, jangan sampai memburuk dan menjatuhkan orang lain. Dan ini yang penting saya nak bawa pada sini. Dalam membincangkan sesuatu perkara yang masih dikhilafkan, belum ada ijma' atau nazahir, maka cukup untuk membincangkan idea tanpa meletakkan label maupun menjatuhkan bahawa seorang. Sebagai contoh, saya berpandangan bahawa, contoh saja, bukan saya berpandangan, contoh, katakan bahawa tahlil itu adalah bid'ah sebenarnya. Maka saya tahu Ustaz, contoh saja, Ustaz Jalal buat tahlil, maka Ustaz Jalal lah orang yang penyebar bid'ah seperti itu. Ini nak bincang idea ke nak untuk orang? Idea yang ini untuk orang. Kalau kita nak bincang idea, saya berpandangan demikian. Kenapa? Tidak saya, dasar saya. Tapi saya tidak kemudian memburukkan orang. Baru-baru ni saya dapat laporan ada orang mengkafirkan ulama dan sebagainya. Ini saya nak bawa pada hari ini. Bahaya. Kalau kita tahu pun orang ada, kenapa saya kata jangan sebut nama pelakunya? Sebab ini Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kisah tentang 3 orang sahabat yang kata, ya kalau Rasulullah macam ni, aku tak nak kahwin lah, aku nak puasa sepanjang masa, aku nak solat sepanjang malam, tak nak tidur. Tapi Nabi kemudian tahu orang ni datang kata demikian. Nabi naik ke atas mimbar. Nabi kata apa? Ma bala aqwam yaf'aluna kadha wa kadha. Dalam hadis riwayat lain, yaquluna kadha wa kadha. Dia kata, apakah keadaan orang-orang yang tertentu ini? Ma bala aqwam. Dia tak sebut A, B, C, tak sebut Aziz, Abdullah, tak sebut. Nabi nak menegur pandangannya. Nabi bukan nak menjatuhkan maruah orangnya. Sebab manusianya ego kan. Kita kalau dijatuh dimalukan, kita ingin dijatuhkan maruahnya, apa yang akan berlaku? Naturally kita akan ada tidak balas dan tak akan habis. Satu, kita terlepas peluang orang yang mempertimbangkan pun pandangan kita. Sebab kita dah attack dia belum apa. Yang kita nak bincang adalah pengamalannya, ideanya yang kita engage, bukan orangnya. Itu yang perlu kita jelas. Selagi mana perkara yang dilakukan ini bukan perkara yang diijma'kan ulama adalah salah. Kalau dia bukan perkara yang tidak ada nas yang zahir. Nas zahir lain. Nas yang zahir lain. Hatta nas yang zahir pun kita tidak boleh memalukan orang kecuali orang itu betul-betul al-tawahirin, orang yang tunjuk-tunjuk dengan maksiatnya. Orang kita tahu orang ni suka buat zina, tapi dia tak bangga depan orang nak bilang satu dunia kat Facebook yang dia berzina. Kita tak boleh menjatuhkan maruah dia dan kemudian menyebarkan nama dia di luar. Sebab itu ada bab orang yang menasihati orang lain tanpa memburukkan pelakunya. Ini baca dalam hadis Imam Bukhari. Satu bab hadis banyak tentang perkara ini. Itu adab kita, dan itu adalah adab para ulama. Baik. Contoh, Imam Al-Iraqi ketika menjelaskan kedudukan hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin,
Beliau jelaskan ini adalah hadis yang dhaif, ini mungkin ada yang maudhu dan sebagainya. Tapi beliau hanya address hadisnya. Beliau terakhir hadis buku tu dia kata, maka aku ingin memberikan amaran untuk kamu semua, jangan terima pandangan Imam Al-Ghazali, jangan kamu baca buku Imam Al-Ghazali, hendaklah kamu tinggalkan Imam Al-Ghazali. Itu ada para ulama. Imam Al-Iraqi pakar dalam hadis, tapi beliau tidak kemudian menjatuhkan marwah dan merendahkan martabat ilmu Imam Al-Ghazali. Beliau melakukan amanah beliau sebagai seorang pakar hadis untuk mentahqiqkan hadis, tapi bukan amanah beliau untuk kemudian menjatuhkan marwah orang. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan jangan sampai mentakfirkan sewenang-wenangnya. Yang saya paling takut. Ini berlaku di Mesir, ini berlaku di Bahrain, ini berlaku di banyak tempat. Tapi ini perlu kita hati-hati. Jangan sampai mentakfirkan orang. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Malik, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Umar, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadukum wa iyyahu billahi dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, dan termasuk tiga yang kafir itu adalah, saya berpandangan bahawa orang ini adalah kafir, orang beriman adalah kafir, ulama ini adalah kafir, imam ini adalah kafir. Siapa yang saja mengkafirkan orang yang lain demikian tanpa betul-betul disetujui oleh semua orang atau memang nampak sangat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan kembalikan kekufuran itu kepada salah satu daripada mereka. Sama ada yang dituduh memang betul dah kafir, ataupun yang menuduh itu sendiri akan terkena sebab dia melontarkan suatu perkataan yang dahsyat kepada orang lain. Sebab itu juga Imam Ibn Abidin dalam Radul Mukhtar, syarah Radul Mukhtar, syarah Ad-Durrul Mukhtar, mengatakan bahawa seandainya terdapat 70 riwayat dan pandangan yang bersetuju untuk mengkafirkan seorang mukmin, dan hanya satu riwayat saja, meskipun riwayat itu ada yang lemah yang tidak mengkafirkan orang ini, maka hendaklah seorang qadhi atau mufti mengambil riwayat yang tidak mengkafirkan daripada yang mengkafirkan. Allah, ini adab para ulama. Kita kadang-kadang ini kita kata, ini ada dari orang ni fit yang ni, orang ni fit ni, orang ni fit ni, okey, kafir. Macam Tuhan pula. Bukan tugas kita untuk menentukan. Dan kalau kita lihat Ibn Abidin kata dalam isu qadhi, mufti, ini masalah serius yang perlu melalui proses penyelidikan, proses investigation, proses interview dan sebagainya. Tak boleh kita sebenarnya melontarkan label kafir kepada orang yang lain selagi mana dia beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sebab itu, ini saya nak bawa Imam Al-Ghazali, masalah haddul kufr, had, boundary orang, bila kita kata orang kafir. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Faisal Al-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, ini ada bahasa Arabnya, ada PDF, Englishnya pun ada diterjemahkan dalam, itu tak boleh cakap PDF, satu ada copyright. Itu kena cari sendiri, saya berikan. Beliau mengatakan, orang itu dikira kufur hanya apabila ia mendustai segala usul yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya rukun iman, atau pendustaan terhadap perkara yang telah mempunyai ijma' atau sampai secara tawatur. Baru-baru ini saya ketika di Azhar, baru-baru ini Syekh Azhar menyatakan bahawa sebagai contoh, orang itu dia masih beriman, dia belum mengiklankan bahawa dia tidak beriman dengan Allah dan Rasulullah dan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah. Cuma dia melakukan kejahatan, dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa besar yang amat banyak. Itu kita kata dia kafir tak? Kita kata dia kafir tak? Tidak. Sebab itu, ini khilaf yang interesting. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad mempunyai pandangan yang berbeza tak? Tentang orang yang tinggalkan salat. Pandangan Imam Ahmad apa? Orang yang tinggal salat kafir. Pandangan Imam Syafi'i tidak dikafirkan. Kemudian dalam satu perbahasan perbincangan, Imam Syafi'i tanya kepada Imam Ahmad, kalau kamu kata orang yang tinggalkan salat itu kafir, maka apakah yang perlu dilakukan untuk kembali kepada iman? Dia kata, aku akan suruh dia untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i kata, kalau orang itu
Maka sekarang itu menunjukkan bahawa apa yang kita jadikan sebagai kayu ukur dasar adalah syahadat. Selagi orang beriman dengan Allah dan Rasulullah, orang belum mendustakan keduanya, maka ketika itu orang itu masih lagi dikira beriman, walaupun dia melakukan dosa besar, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan, kita perlu bezakan antara iman dan amal. Iman dan iman, betul. Amal lah amal. Beza bila orang tidak beriman atau orang mendustakan satu rukun iman, itu telah keluar dari Islam. Tapi kalau dia beriman cuma tak ada amalnya, boleh dikira Muslim tak? Masih dikira Muslim tak? Masih. Kalau orang yang macam itu kita boleh kirakan sebagai orang yang beramal dan orang yang beriman. Ini kan pula orang yang memang salat sama, yang mungkin bercakap tentang agama, tak kisahlah bezanya doa tak doa, bid'ah, apa tahlil tak tahlil, maulud tak maulud. Ini masalah kecil. Masalah besar adalah bila umat Islam yang kecil dan sikit di Singapura ini telah mula berpecah belah dan berpisah. Ketika itu, apa saja masalah sosial yang kita hadapi susah kita menggunakan hati bersama, sebab kita sudah tidak bersatu. Sedangkan masalah sosial itu adalah masalah yang lebih pokok yang kita semua boleh setuju dengannya. Ada antara kita, tak kira salafi ke sufi ke siapa pun, boleh setuju dengan zina? Tidak. Maka kita perlu jelas, ya? Kita perlu meluaskan ruang batasan kekufuran daripada menyempitkan. Ini adalah masalah juga di ketika Imam Al-Ghazali. Jangan kita kata orang yang tak ikut manhaj saya saja kafir. Sebab ini berlaku pada zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali kata bahawa ulama mutakallimin ketika itu sebahagiannya menyatakan bahawa tidak sah jika orang yang tidak mengikuti, tidak sah iman orang yang tidak mengikuti manhaj mereka dalam beriman. Masalah macam tu. Kalau saya beza pandangan dengan Imam Al-Baqillani, Imam Asy'ariyah, sebab Imam Ghazali sebut Baqillani ada berbeza dengan Imam Asy'ariyah dalam beberapa masalah. Takkan kita nak kata Baqillani bukan imam yang Muslim, dia telah menjadi kafir sebab dia tak ikut Asy'ariyah. Tak boleh juga, ya kan? Maka ruang batasan itu perlu kita luaskan. Saya dah sebut syurga itu luas, jangan takut syurga sempit. Tugas kita adalah untuk mengajak seramai orang masuk dalam syurga, bukan untuk mencampakkan orang dalam neraka. Itu sesuatu yang perlu kita dalam kita berinteraksi di social media ke apa tu, jangan senang minta kepada orang. Ini buku, kalau siapa yang mungkin tak dapat baca dalam bahasa Arab, ini buku The Boundaries of Theological Tolerance in Islam. Profesor Sherman Jackson dia memberikan di hadapannya preview, diterangkan latar belakang Imam Ghazali, konteks Imam Ghazali dan sebagainya. Kemudian di belakang baru diikuti dengan terjemahan Faisal Tafriqah. Faisal Tafriqah bukunya tak tebal. Ini dalam 80-90 usulan itu, tak banyak. Ya, dia ada risalah yang tak begitu tebal. Maka tapi siapa yang tak boleh baca yang Arab, baca yang Inggeris, ini buku yang saya boleh rekomendasi. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi, berhubungan langsunglah dengan orang yang kita berselisih pandangan dan jangan menggunakan pihak yang lain. Ini kadang-kadang kita nak shoot orang kata apa, kalau orang Melayu istilah bahasanya apa ni, sindir menantu. Kita marah orang lain tapi sebenarnya sindir menantu. Contohnya, kita nak marah orang lain tapi kita marah orang yang ini sebagainya. Terus saja pada orang yang tanya minta penjelasan. Sebab itu Imam Al-Laits bin Sa'ad, dan Al-Laits bin Sa'ad adalah antara mujtahid mutlak yang ada madhab, boleh ada madhab sendiri di Mesir. Cuma saja kemudian tidak diikuti dan kemudian beliau meninggal dalam satu peperangan pada Ustaz Dylan. Beliau meninggal dunia tapi tak ada mengikut. Beliau menulis surat kepada Imam Malik, dan surat ini boleh dijumpai dalam buku I'lam Al-Muwaqqi'in juz 3. Ada dalam 50 surat panjang sangat. Dia menceritakan tentang Al-Laits bin Sa'ad, register dia punya perselisihan. Sikit pada dia perselisihan dia, sebab tapi akhirnya tengok macam mana dia. Ni nanti saya boleh share buku saya kepada
Ada sekretariat slide saya ni siapa yang digunakan. Tengok bahasa dia. Banyak-banyak pun dia kata aku berdoa semoga Allah memurniakan tuan kejayaan dan dipanjangkan umur. Kerana apa yang aku harapkan adalah agar orang dapat meraih manfaat daripadamu, dan kerana kekhawatiranku akan kehilangan mereka dengan perginya seorang seperti itu. Ini ulama. Ini orang yang hidup di kerana Allah dan untuk Allah. Bila dia masuk dalam bidang khilaf, bukan sedaya apa kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk ego, bukan untuk nak naikkan diri dia sendiri, bukan nak proof untuk everybody else yang dia lagi bagus, tidak. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita lihat pada saat inilah dia mendoakan lagi. Dan dia kata inilah kedudukan tinggi kamu di sisiku. Jangan berhenti menulis kepadaku tentang mereka, anak-anak dan keluargamu, atau jika kamu perlu untuk melakukan sesuatu untukmu. Berkhidmat lagi untuk Malik. Ini para ulama. Kalau hari ini kita menjumpai individu-individu yang tidak boleh berkhilaf dengan adab demikian, kita ingatkan mereka dengan tradisi ulama. Sebab itu mereka tergolong dan berkat ilmu mereka kekal sehingga hari ini. Sebab ikhlasan mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah keluar dan cabut daripada jiwa kita ini apa sahaja unsur hasad, dengki, ego yang mungkin boleh merosakkan keikhlasan kita dan kemurnian hati kita dalam mencari untuk Allah Subhanahu Wa Taala.